عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين. Gema teruk ke tak? Gema yang teruk ke tak? Ekor yang biasa je ke ekor yang luar biasa? Ha? Payah nak buat. Tak buat payah. Macam mana? Okey tak suara? Suara boleh dengar tak? Tolong. Suara okey tak? Okey suara. Boleh? Okey. Tolong komen kalau yang duduk lihat secara live suara okey ke tak. Kalau okey kita kalau tidak mengganggu sangat semua tu kita teruskanlah. Kalau ganggu kita tutuplah mic masjid ni. Siapa yang tu boleh tengok Okay, bismillahirrahmanirrahim. Kita sambungnya pada muka surat yang ke-39. Syarah khutbatil aqidah. Syarah bagi khutbah. Khutbah muqaddimah kepada akidah Imam Al-Ghazali yang dinamakan sebagai Qawaidul Aqaidi. Okey. Kita mula kat sini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi fid darain amin ya rabbal alamin. Qala rahimahullah, alhamdulillah, segala puji itu hanya milik Allah. Qultu, kataku, yuhtamalu, kata Syekh Zarruq, Syekh Ahmad Zarruq, yuhtamalu kaunul alif wal lam fil hamdi lil jinsi aw lil ahdi aw lil insya'i. Katanya alif lam pada alhamdu tu, alif lam situ diihtimal sama ada memberi makna alif lam al-jinsiyah, makna segala jenis puji ataupun jenis puji itu. Bila jinsi makna umum lah. Au lil ahdi, ataupun alif lam lil ahdi dengan maksud puji itu, pujian itu, the. Kalau bahasa Inggeris the lah. Lil ahdi, puji itu, puji yang telah maklum itu, lil ahdi. Au lil insya, ataupun alif lam dengan makna insya. Makna mengadakan puji. Mengadakan puji, insya. Bukan sekadar memberitahu, bukan lil ikhbar, memberitahu pujian itu, tapi mengadakan puji itu. Okey. Lain sikit kan? Biasanya alif lam dibincangkan lil jinsi ataupun lil istighraq ataupun lil ahdi. Lil insya ni jarang ni yang sebut makna ni, walaupun dhimnan ada. Okey. Ambil mana ni? Kata khabariyatul lafzan, insyaiyatul makna. Situlah. Dia ambil insya tu situ, tapi menyebut alif lam lil insya itu kita jarang dengar daripada hasyiah-hasyiah yang tasrih dengan alif lam lil insya. Fa'alal awal, maka atas yang pertama, kalau alif lam itu lil jinsi, yakunu taqdir, maka jadilah takdirnya kullul mahamidi lillah,
segala puji-puji itu milik Allah. Sebab alif lam jinsiyah ni memberi makna keseluruhan, istighraq. Wa 'ala tsani, di atas yang kedua. Atas pandangan yang kedua. Mana? Lil ahdi tu. Yakunu taqdir, maka jadilah takdirnya alhamdulilladzi hamidallahu bihi nafsahu biqaulihi. Jadi puji itu puji mana? Puji yang Allah memuji dengannya akan dirinya dengan firman-Nya. Puji itulah. Puji itu yang dipuji hak Tuhan puji. Pujian yang Tuhan memujikan dirinya itu lil ahli. Fa ghayatuhu, maka ghayahnya, walaupun kita kata puji yang Tuhan, ghayahnya al-iqrar. Ghayah bagi pujian yang Tuhan memuji dirinya itu ialah mengiktiraf dan ikrar bahawa bagi Tuhan itu pujian sebagaimana pujian Allah terhadap dirinya. Kerana apa? Kerana tidak ada yang layak dan berhak memuji dan menunaikan hak pujian yang sebenar kecuali Allah Ta'ala. Okay. Molek tahqiq nombor ta'liq nombor 2 itu menarik itu. Kita bacalah sikit dah. Dalam waktu ni bacalah sikit. Ibaratu Syekh Zarruq fi syarh risalah. Ibarat Syekh Zarruq dalam syarah risalah Ibnu Abi Zaid. Syarah kepada matan fiqh. Risalah Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani. Di situ Syekh Ahmad Zarruq sebut apa? Wa 'ala tsani, di atas pandangan kedua. Alhamdulilladzi hamidallahu bihi nafsahu. Puji yang Allah Ta'ala puji akan dirinya. Fi azalihi, pada azalinya. Faghayatuhu al-i'tirafu lillahi bilhamdilillah. Ialah pengiktirafan kepada Allah bahawa pujian itu memang milik Tuhan. Wa dzakara faghayatuhu al-i'tirafu lillahi bilhamdi lillahi. Wa faghayatuhu al-i'tirafu wa dhikru hamdihi alladhi hamida bihi nafsahu fi azalihi. Dan ialah menyebut akan puji yang Tuhan puji dirinya sendiri pada azali. Jadi kita sebut pujian yang Tuhan puji dirinya sejak azali. Macam mana Tuhan puji? Alhamdulillahirabbil alamin. Itu kalam dia kan. Apa yang ada dalam Quran itu kalam Allah, menunjuk kepada kalam yang azali. Jadi walaupun alif lam tu lil ahdi merujuk pada puji yang Tuhan yang puji pada azali, ghayah daripada itu ialah kita mengiktiraf bagi Allah dengan pujian bagi Allah. Dan kita menyebut pujiannya yang Allah Ta'ala puji dirinya sejak azali. Qala Syekh Abu Abbas Al-Mursi. Abu Abbas Al-Mursi, guru pada Ibnu Ajibah kan, radhiyallahu ta'ala anhu. Kata apa? Lamma 'alima Allah ta'ala 'ajza khalqihi 'an hamdihi hamida nafsahu bi nafsihi fi azalihi. Tak kala Tuhan tahu lemahnya hambanya untuk memujinya, hamidah, jawab bagi lama, maka memuji Allah akan dirinya dengan dirinya sejak azali. Falamma khalaqal khalqa, dan tak kala Allah menciptakan makhluk, khatabahum biqaulihi, lalu Allah pun mengkhitabkan mereka dengan katanya alhamdulillah, ai kulu, hendaklah kamu kata alhamdulillahilladzi hamidallahu bihi nafsahu fi azalih,
Sebab puji itu yakni puji yang Allah puji dengannya akan dirinya sejak azal. Nampak? Jadi itu wajah bagi pandangan yang mengatakan alif lam itu lil ahdi. Apa tak? Habis. Wa huwa murtadha Syekh Abi Arif, itulah murtadha Syekh, apa yang diredai, pandangan yang dipilih dan diredai oleh Syekh Abi Abbas Al-Mursi radhiyallahu taala. Tengok, jauh ni orang ahlillah ni ayat sama tapi dia melihat daripada aspek yang lebih mendalam. Lagi mubalaghah lah pada pengertian. Sebab itu kalam-kalam para ulama sufi ni, kita kalau tak faham, kita tawakuh je lah dulu. Kalau kita Tuhan beri faham, kita akan nampak dan mampu tengok dalam. Nampak tak? Hak ni dia faham tak ni tak? Jelas je kan? Jelas je. Tapi kalau tidak disyarahkan oleh ulama, diterangkan oleh tuan syekh kita ni, mungkin kita kok mana kata puji tu? Tengok rupanya maksudnya boleh diihtimal dengan makna tersebut. Wa 'aradahu 'ala ibn Nahas jaziman bihi, dan dia membentangkan pandangan itu kepada Ibnu Nahas, jaziman bihi, dengan dijazamkan pendapat bahawa alif lam tu lil ahdi, falam yaruddahu. Ibnu Nahas tidak tolak, takkan dia juga bersetujulah. Makna pandangan Abi Abbas Al-Mursi ada wajahnya. Qala Ibnu Fakihani, kata Ibnu Fakihani, wa huwa la yunafi alladhi qablah. Pandangan ini pun tidak menafikan pandangan sebelum tu yang mengatakan alif lam itu lil jinsi. Tak nafi pun. Tidak bertentangan pun. Ai la yunafi al-insya' al-istighraq lah. Habis. Wa taqdiru fil akhiri, dan takdir kalam pada yang akhir. Mana? Yang mengatakan bahawa al itu lil insya'. Apa maksud? Unshi'ul hamdal lillah bi an ahmadahul ana. Kan dengan makna insya' kan, makna aku mengadakan puji kepada Allah dengan bahawa aku memujinya sekarang. Bi an uthniya alaihi, dengan bahawa aku puji di atasnya. Bi an uthniya alaihi bima yaliku bihi, dengan yang layak dengan Tuhan. Wa hadha huwal amassu bi kalamil makhluqin, dan inilah yang lebih dekat, maksud makna lebih sesuai dengan kalam makhluk, melihatkan kepada aspek kalam itu datang daripada makhluk, maka ini sesuainya dengan ditakwilkan pujian itu daripada kalam makhluk. Sebab unsyi'u kan isyak kan. Wallahu a'lam. Nampak? Okey. Wa idafatul hamdi ila Allahi idafatu milkin wa istihqaqin, dan idafat puji bagi Allah, alhamdulillah, dipanggil idafat itu, sandarkan puji bagi Allah itu idafat milik dan istihqaq. Idafat milik dan istihqaq, mana segala puji itu milik Allah ataupun berhak bagi Allah. Itu makna idafat yang ada pada lillah itu. Idafat akan mana idafat nahu Idafat nahu tu mudhaf ilah. Idafat ni sandaran lah dengan makna Allah. Dipanggil idafat milik juga dengan makna bahasa ni. Kalau ikut makna istilah, apa dia? Idafatu baina zatin wa ma'anin. Apa dia? Panggil idafat apa? Idafat antara zat dan ma'ani. Tak je lalu.
antara zat dan makna. Dia panggil idafah apa? Idafah istihqaq. Wa baina zataini idafatu milkin. Contoh kita kata mimbarul masjid. Ataupun kita kata malu Zaidin. Malu Zaidin. Malu Zaidin. Malu Zaidin. Harta si Zaid. Makna harta milik Zaid. Tapi antara antara ma'ani, antara yang bukan zat. Contoh kita kata apa? Ilmu Zaid. Ilmu Zaid. Ilmu Zaidin. Ilmu tu bukan zati. Ilmu tu bukan zat, dia makna, dia sifat. Maka bukan milik panggil. Dia panggil ilmu idafah istihqaq. Ilmu hak Zaid. Tu beza antara milik dengan istihqaq lah. Antara milik dan istihqaq. Tapi di sini dia maksud idafatu milkin wa istihqaq dengan makna lughah lah. Makna pujian milik Allah dan berhak bagi Allah. Jadi kat mana ni? Kat mana dia buat beza ni? Tak ingat. Tak ingat lah. Kita mana? Dalam tu ke? Dalam Ibnu Juzai ke? Taqribul Usul ke tak? Kita tengok kan. Idafah antara dua zat ataupun antara zat dan makna. Dia ada beza idafah milik dengan idafah istihqaq. Okey. Milik tu syarat benda tu mesti benda boleh milik. Ada idafah dengan ikhtisah dia tak? Idafah ikhtisah. Ada. Contohnya mimbarul masjid. Itu kalau benda yang diidafahkan itu, mudhaf ilaih itu bukan benda yang boleh milik. Dia panggil idafah ikhtisas. Contoh mimbarul masjid, mimbar masjid. Makna mimbar yang khas bagi masjid. Bukan mimbar milik masjid, kerana masjid ni bukan ada milik. Dia bukan benda yang menyawa yang boleh milik. Itu dari segi istilah lah. Okay. Katanya fala yastahiqu alhamda illallah, maka tidak berhak akan puji kecuali Allah. Wala yuthni alaihi haqqa thana'i siwahu, dan tidak dipuji di atasnya akan sebenar-benar puji kecuali selain dia. Tak ada dipuji selain Allah Ta'ala akan sebenar-benar puji. Lianna thana'a tabi'un lil ma'rifah. Kenapa kita tak boleh kata tiada puji sebenar-benar puji itu selain pada Allah? Hanya puji itu hak Allah. Kerana puji itu dia mengikut bagi makrifah. Pujian itu hasilnya lahir kerana tahu, kerana makrifat. Kalau kita tak tahu, kita tak puji apa? Okey. Dan begitu, wala ya'rifullaha illallah, dan tidak mengenal akan Allah sebenar-benar kenal kecuali Allah. Bila tidak mengenal Allah sebenar-benar kenal kecuali Allah, fala yuthni haqqath thana'i siwa, maka tidak ada yang memuji akan sebenar-benar puji selain dia. Hanya dia yang mampu memuji dengan sebenar-benar puji. Ayat ni boleh kesek makrifat ni. Dia kena air goreng lah. Digoreng lah. Tapi kalam tu betul, tak ada masalah kalam tu. Pemahaman tu yang perlu diluruskan. Jadi bila hamba ni mengakui dengan lemahnya puji, ketika itu kita kena puji tak? Nak puji apa? Kita tak mampu memuji Allah. Hanya Allah yang mampu memuji diri ni. Gitu. Kita nak sembah apa? Kita sebenarnya tak ada. Jadi tapi tak boleh kata Allah menyembah Allah. Tak betul. Bila kita mengaku dengan tidak mampunya memuji Allah, maka kita puji juga sebagaimana mengungkapkan kepujian Allah terhadap diri kita. Itu lil'ahdi. Kenapa kita puji juga? Sebab Tuhan suruh puji.
Sebab Tuhan suruh puji. Sebab Tuhan suruh puji. Cukup lah situ. Orang lain tu tak boleh cakap. Orang lain tu cakap lain kali lah pula. Okay. Wallahu ismun lidhatil ma'budi al-haqqi al-ghaniyyi 'anil 'illati wal fa'ili. Allah itu nama bagi zat yang disembah dengan sebenar, yang ghaniyyi 'anil 'illati wal fa'ili, yang terkaya daripada illah dan fa'il. Wujudnya itu bukan kerana illah dan bukan kerana fa'il yang mengadakannya. Tak ada. Maha suci daripada illah dan fa'il. Al-mausufi bi sifatil uluhiyah, yang bersifat dengan segala sifat-sifat ketuhanan. Wa in syi'ta, jika kamu nak, boleh kamu kata al-zahiru ar-rububiyyati, yang zahir rububiyahnya, bid-dalail. Al-zahiru ar-rububiyyati. Rububiyyati ke rububiyatu? Nak baca ke mana? Betul tak? Al-zahiru rububiyyati ke rububiyatu? Mana Zat? Ti. Bukan tu. Sebab apa ti? Dia jadi benda. Alif lam tu bila masuk pada isim wasaf, maka dia boleh idhafah. Kalau mengaji mula-mula, betul tak? Tak tanya apa? Tak ingat Umi? Tanya orang kuliah lughah. Rububiyati rububiyatu. Dia jadi apa tu? Rububiyati rububiyatu jadi apa? Tak tahu. Jadi mudhaf ilaih. Lepas tu alif lam. Mudhaf di mana? Rububiyati mudhaf ilaih. Az-zahir jadi apa? Said. Ke nak i'rab benda tu? Belajar je gitu. Mudhaf tak boleh letak alif lam tau. Mudhaf tidak boleh letak alif lam. Patutnya bukan az-zahir lah. Itu tahap pertama. Naik tinggi sikit. Isim wasaf alif lamnya itu bukan boleh. Dia seakan-akan alif lam dengan makna al-ladzi. Al-ladzi. Jadi tak ada masalah. Alif lam pada isim wasaf dia menjadi mudhaf. Jadi dia mudhaf, rububiyati mudhaf ilaihi. Betul? Rububiyati mudhaf ilaihi. Kalau dia kata az-zahiratu, bolehlah kita nak kata rububiyatu, boleh dua wajah lah. Sama ada nak idhafah dia ataupun nak jadi dia fa'il kepada isim fa'il yang beramal. Bila az-zahiru rububiyyati. Az-zahiru rububiyyati. Rububiyyati mudhaf ilaih, zahir mudhaf. Dah ada alif lam tu? Sabar dulu. Tak. Sabar dulu. Di sini tak ada masalah di sini sebab dia isim wasaf. Dia isim wasaf. Jadi alif lam allazi tu al pada tu ialah alif lam masuk pada isim wasaf dengan makna allazi. Yang tak bolehnya mudhaf ada alif lam kalau mudhaf tu isim jamid, bukan isim isim selain daripada isim wasaf. Selain daripada isim wasaf. Zahirur rububiyyati. Jadi boleh kita kata Allah itu az-zahirur rububiyyati bid-dalaili, yang nyata ketuhanannya dengan bukti-bukti, al-muhtajibu 'anil kayfiyati wal awham,
yang terhijab daripada kaifiat dan andaian-andaian. Tidak datang kepadanya kaifiat ataupun andaian-andaian yang tidak boleh dikaifkan, dibagaimanakan dan diandai-andaikan. Wa in syi'ta, boleh juga kalau kamu kata al-mausufu bil jalali wal kamali, zat, nama bagi zat yang bersifat dengan keagungan dan kesempurnaan, al-munazzahu 'anil naqsi wal mithali, yang maksuci daripada kekurangan dan penyerupaan. Wa in syi'ta, dan jika kamu nak, qulta, boleh kamu kata allati taqaddasat an simatil hawadithi dhatuhu, yang maha suci daripada tanda baharu oleh zatnya. Zatuhu jadi fa'il bagi taqaddasat. Nama bagi Tuhan yang maha suci zatnya daripada taqaddasat zatuhu an simatil hawadithi wa tanazzahat anit tashbihi bi simatil jussati sifatuhu, yang maha suci daripada penyerupaan dengan tanda jussah. Tanda jussah ni makna jasad jisim lah. Oleh sifat-sifatnya. Sifat-sifatnya maha suci daripada tanda-tanda kejisiman, jismiyah. Wa syahidat biwujudihi mubda'atuhu, yang menyaksikan dengan kewujudannya oleh mubda'atuhu, oleh makhluk yang diciptakan. Mubda' ni mana makhluk-makhluknya. Dallat ala wahdaniyatihi ayatuhu, yang menunjuk atas keesaannya oleh tanda-tanda. Kalau ulama ni dia hilu. Ada hilu, manis. Dia terima sedap aja dengan sajaknya, dengan tu. Wa kanatil arabu, dan adalah orang Arab fi jahiliyatiha, pada zaman jahiliyahnya lagi, la tutliqu hadzal isma illa 'ala al-ma'budi bil haqq. Mereka tidak akan sebut nama ni, Allah ini, kecuali di atas Tuhan yang disembah dengan sebenar. Selain Tuhan sebenar dah panggil Allah. Dia panggil Lata, Uzza, Manata. Dah. Hanya disebut kepada Tuhan yang sebenar. Wa kadzal ilahu, demikianlah al-ilah bil alif wal lam. Bila sebut al-ilah, Tuhan itu, the God, al-ilah itu hanya kepada Tuhan yang sebenar. Taqulu fi kulli ma'budin ilahun, mereka kata pada sembahan-sembahan lain ilah saja. Ilahun saja. Tapi al-ilah mereka tak akan kata kepada selain daripada al-ma'bud bihaq. Sawa'un ubida bihaqqin aw batilin, sama ada disembah dengan sebenar atau batil. Kalau benda yang disembah mereka panggil ilah. Umumlah ilah tu. Hak betul ke tak betul panggil ilah betul. Tapi bila al-ilah memang tidak akan disebut kecuali kepada al-ma'bud bihaq. Wa inna ma ya'tuna bihi mudhafan fil ghalibi, hanya saja mereka mendatangkan dengannya secara mudhaf. Mendatangkan dengannya secara mudhaf pada ghalib. Pada ghalib. Mana orang ilah apa? Ilahul al-bahr, ilahul jabal, ilahul al-matar. Ghalibnya mereka akan datangkan secara mudhaf. Kemudian datang Islam, thumma aqarra al-islamu al-awwalaini. Kemudian Islam mengikrarkan yang pertama, dua yang pertama, mana Allah dengan al-ilah, wa nafath thalitha, dan menafikan yang ketiga, sandaran kepada selain Allah. Itu Islam nafikan penggunaan itu. Penggunaan sandaran ilah kepada ni, kata hok jaga ni, hok jaga kawasan hutan kita panggil ilah. Al-Ghabah contohnya. Mereka adalah Tuhan, kita panggil sebagai penjaga dewa dan seumpamanya lah. Jadi Islam tidak iktiraf. Hanya mengiktiraf kalimah Allah dengan al-ilah.
hanya kepada Tuhan yang sepenuh. Wa ajazatin nusairiyah an-nasiriyah, dan mengharuskan oleh kelompok di sini Nasiriyah An-Nasiriyah Ibnu Nusair, biasa dengan Nusairiyah. Cek baliklah sini An-Nas, sepatutnya gitu sebab sol tu debat sebelum ya tu dia tak bagi. Tengok baliklah, mungkin Nusairiyah, Nasiriyah, Nasiriyah atau Nusairiyah, nisbah kepada Abi Syuaib Muhammad bin Nusair al-Baghdadi. Kalau tidak Nasir, Nusair al-Basri al-Numairi. Dan juga mengharuskan oleh Nusairiyah dan juga Ishaqiyah, golongan Ishaqiyah, itlaqal ilah ala masyayikhihim, mereka mengharuskan memanggil nama ilah atas masyayikh mereka. Nampak? Mengharuskan panggil syekh-syekh mereka dengan gelaran Tuhan. Ini isu apa? Isu itlaq lafaz. Syekh tetap syekh, tapi dipanggil syekh tu ilah. Faham tak? Isu mengitlaqkan lafaz. Jadi ini golongan Ghulatul Syiah, golongan Syiah yang pelampau ni, Nusairiyah dan juga Ishaqiyah. Mereka panggil syekh, bukan sembah ni, panggil syekh. Jadi isu di sini isu itlaq lafaz ilah kepada selain Allah. Itu isu. Jadi mereka panggil syekh mereka itu sebagai apa? Sebagai ilah. Wa huwa mamnu'un syar'an, itu dihalang pada syarak, li'ihami, kerana memberi waham, memberi sangkaan. Beri sangkaan salah. Ma'ama yaqtadhihi minal musawahati, dengan apa yang dapat difahami daripada penyerupaan. Nampak tak? Boleh jadi salah faham, ingat syekh dia itu Tuhan, ataupun menyamakan syekh dengan Tuhan, maka dilarang. Habis. Thumma ismul jalalati, kemudian ismul jalalah itu, Allah itu lam yatasamma bihi ghairuhu, tidak bernama dengannya selain Allah. Tak ada selain Allah yang bernama dengan Allah. Hal ta'lamu lahu samiyya, adakah kamu tahu di sana ada yang bernama dengan namanya? Fahuwa jarin majral a'lam, maka dia berlaku seperti berlakunya isim alam, kata nama khusus. Khusus makna lafzun khas li ma'nan khas, lafaz yang khusus dengan makna khusus, tidak la yata'adda ila ghairi, tidak melampaui kepada makna lain. Okey. Fa fi kaunihi murtajalan aw mushtaqqan qawlan, dan pada keadaan lafzul jalalah itu, Allah itu isim murtajal. Isim murtajal ni yang tidak diistiqaq, yang tidak ada kata dasar asalan, tidak ada kata asalan. Au mushtaqqan, ataupun isim mushtaq yang ada kata dasar, kata asalnya. Qaulan, ada dua qaul. Ada kata lafzul jalalah ni murtajal, memang gitu, bukan asal daripada kata itu. Ada kata dia asal daripada aliha. Aliha ya'lahu idza tahayyara. Okey, wa 'ala al-ishtiqaq, atas pandangan yang muktamadnya atau yang kuatnya ialah murtajal lah. Dia isim murtajal. Okey, atas pandangan yang mengatakan dia wa 'ala al-ishtiqaqi, fa fi wajhi al-ishtiqaqi asharatu aqwalin, pada wajah ishtiqaq, ambilan kata asalnya itu ada 10 qaul. Dzakaraha al-Qushairi wa ghairuhu, ini disebut oleh Syekh Al-Qushairi dalam Syarah Asmaul Husna dia dan selainnya. Wa qala, katanya, inna jami'al asma'i tasluhu litakhalluqi illa hadzal ismu fa innahu litta'alluqi. Dalam banyaklah dalam syarah-syarah Asmaul Husna
Antara nama pertama dia bincangkan ialah Allah. Jadi kalau ulama kata lafzu ataupun ismullah ini lita'alluqi la litakhalluqi. Nama Allah ni hanya untuk ta'alluq, sebagai kita bergantung kepadanya sahaja, bukan kita berakhlak dengan nama itu. Ini berdasarkan dalam satu riwayat, takhallaqu bi akhlaqir rahman. Berakhlaklah kamu dengan akhlak ar-Rahman. Maknanya nama Allah ni kita disuruh untuk berakhlak dengan nama-nama Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, maknanya kita bersifat dengan pemurah, kasihan belas. Ar-Ra'ufu, kita disuruh untuk memaaf. Apa lagi? As-Sabur, kita suruh untuk bersabar. Itu bertakhalluq bi akhlaqir rahmah, maksud itulah. Itu. Kecuali nama Allah ni laisa litakhalluqi. Adapun nama lain fa inna jami'al asma' tasluhu litakhalluqi illa hadzal ismu fa innahu lita'alluqi. Kerana dia itu semata-mata ta'alluq. Kita hanya bergantung saja dengan nama itu, bukan tujuan untuk takhalluq. Qala ba'dul ulama'i innahu ismullahil a'zam. Lafzul jalalah Allah itu ialah ismullah al-a'zam alladhi idza du'iya bihi ajaba. Berdasarkan hadis Nabi kata siapa yang berdoa ismul azam, idza du'iya bihi ajaba, bila seorang tu berdoa dengannya akan Tuhan mustajabkan. Wa idza su'ila bihi a'ta, bila dia minta dengan ismul azam ni dia akan, Allah Taala akan beri. Lakin itu dia yang datang dalam hadis. Maka ramai ulama mengatakan ismul azam tu Allah. Tetapi lakin yaridu alaihi, datang irad terhadap ini, datang irad dengan maksud kita kata apa? Kritikan ataupun i'tirad atas pandangan ini, annal khalqa kullahum yas'aluna, bahawa makhluk sekaliannya minta dengan nama Allah kan. Ya Allah, ya Allah, Allahumma a'tina. Walam yujab minhum illa qalil, tapi tidak dimakbulkan kecuali sebahagian kecil saja. Kenapa pula kata ismul azam? Nabi kata siapa berdoa dengan ismul azam akan Tuhan tunaikan. Fayujabu. Jadi irad itu dijawab bi anna dzikra illam yakun ma'ahu istish'aru 'azamati rububiyyati wa dhillatil 'ubudiyyati fa huwa laghwun. Dia kata gini, bukan salah pada doa itu, silapnya tidak ijabah itu bukan kerana sebab nama itu, tetapi zikir jika tidak disertai istish'ar dengan merasai azamati rububiyyati, keagungan ketuhanan, wadillatil ubudiyyati, dan tidak disertai dengan kehinaan perhambaan, tak ada sifat hinanya hamba, fahuwa lagu, maka zikir itu lagu, tak jadi, tak ada apa-apa faedah. Gitulah. Lagu tu pun dengan makna ni lah lagu. Walaupun pada zahirnya ada dah pahala sebut tu, tapi dari segi lagu ni makna tidak mendatangkan faidatun marjuwatun. Wa ghalibu ahwalil khalaiqi ala khilafi dhalik, dan ghalib hal keadaan makhluk ni menyalahi demikian itu. Banyaknya orang nak buat gitu. Id innama yadhkuruna hududahum, kerana sesungguhnya mereka hanya menyebut bahagian mereka, khususahum, mujarradatan, semata-mata. Doa tu nak sebut hak mendengar. Hududahum makna ai nasibahum, bahagian-bahagian mereka. Ya Allah, nak kaya ya Allah. Ya Allah, nak isteri comel ya Allah. Dia hanya berdoa kerana ingatkan bahagian hak doa diri dia. Mujarradatan anil iftiqari ta'zim, sunyi daripada iftiqar, sifat kerendahan, sifat berhajat dan juga ta'zim dan membesarkan Allah Ta'ala.
Wallahu a'lam. Allah lagi. Apa tak? Ilah ni pun sebahagian daripada ini pun jarang juga. Bukan jarang adalah sebut. Tapi kebanyakannya benda ilah. Kenapa tidak dimustajabkan walaupun Allah itu lafzul jalalah. Tak ingat? Sebab apa? Kenapa? Kenapa sebab tak mustajab? Banyak dalam lalu Syiah. Biasa tulis kan? Li'adam istijma'i li syuru'i du'a. Kerana tidak menghimpunkan dan mencukupkan bagi syarat doa. Walaupun ini termasuk syarat doa lah. Tapi biasanya sebut gitulah. Li'adam istijma'i li syuru'i du'a. Atau li syuru'i ijabah. Tidak mencukupkan syarat ijabah. Wa min ahammiha aklul haram. Dan antara yang paling syarat paling penting ialah makan yang halal. Makan aklul halal. Aklul haram ni tak sebut. Aklul halal. Dan antara syarat paling penting untuk makbul doa ialah makan makanan halal. Nampak tak? Jadi waktu orang-orang soleh ni, orang zuhud ni nak minta doa, kita jumpa orang bukan mesti minta dengan orang tu, tengok orang tu soleh, orang tu soleh maka nak minta doa. Nampak tak? Kadang-kadang hok kerja sendiri, cucuk tanah, makan daripada harta sendiri. Suruh orang tu doa. Nampak tak? Daripada hok kerja tak tahu. Tak tahu sumber ni. Nampak tak? Kerja tak tahu sumber. Kena 8 jam sehari tapi ngelak juga. Jadi tu apa nak terima doa tu? Doa daripada senang terima pada apa? Syarat paling utama ialah aklul halal. Kaza qalu. Thumma qala rahimahullah al-mubdi'ul mu'id. Al-mubdi' alhamdulillahil mubdi'il mu'id. Al-mubdi' al-mu'idi. Yang mengadakan, yang memulakan penciptaan dan yang mengembalikan penciptaan. Qultu, kataku Syekh Ahmad Zarruq, yakni menghendaki oleh musannif mubdi'il khalqi, yang mengadakan makhluk pada mulanya, ay muzhirihim minal adam, yang menzahirkan mereka daripada ketiadaan, daripada tak ada Tuhan keluarkan jadi ada. Wa mu'idihim ba'da adamil thani, dan yang mengembalikan mereka setelah ketiadaan yang kedua. Setelah makhluk tu Adam, lalu diwujudkan. Lepas wujud, Tuhan adamkan balik. Daripada Adam, Tuhan wujud. Daripada Tuhan wujud, Tuhan akan musnahkan balik Adam balik. Lepas tu Tuhan cipta balik. Jadi ada berapa wujud? Berapa wujud? 2 wujud lah. 2 Adam. Rabbana amattana thnataini wa ahyaitana thnataini fa'tarafna bidhunubina. Dalam Quran sebut, ya Allah, Engkau matikan kami 2 mati dan hidupkan kami 2 kali. 2 Adam, 2 wujud. Okay. Qala Allah Ta'ala, innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Dialah Tuhan yang memulakan penciptaan dan yang akan mengulang penciptaan. Wa qala azza min qailin, berkata Allah semula-mula yang berkata, wa huwal ladzi yabda'ul khalqa thumma yu'iduh. Dialah Tuhan yang memulakan penciptaan makhluk kemudian mengulang kembalikan cipta dia. Tuhan buat balik hari akhirat. Qala azza wa qala jalla dzikru kama bada'na awwala khalqin nu'iduh wa'dan 'alaina, sebagaimana kami mulakan awal-awal penciptaan kami akan ulangnya cipta. Wa'dan 'alaina, ini janji daripada kami. Al-ayat. Qala Syekh Abdul Hasan Al-Harali rahimahullah. Siapa ini? Abu Hasan Ali bin Ahmad Al-Harali At-Tajibi, mufassir.
Hadis tafsir alimun bil usuli wal kalam wat tasawufi min ulama'il maghrib, daripada ulama maghrib. Nampak tak? Jadi kitab daripada Syekh Ahmad Zarruq ni banyaklah disebut ulama-ulama di sebelah Maghrib al-Arabi sana. Kalau belah-belah Masyariq ni, dalam kitab-kitab ulama Masyariq mungkin nama-nama ni kurang terkenal. Tapi sana belah Maghrib sana ada juga ulama. Kita baca kitab ni macam Syekh Nizar Ahmad ni, dia biasa dengan turah sana. Apa kata dia? Wal waridu min hadaini lismainil karimaini sighatul fi'li fi qawlihi ta'ala. Maka yang warid, yang datang daripada dua nama ini, nama yang mulia ini ialah sirah fi'il pada qawlihi ta'ala, innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Iaitu dalam Quran Tuhan sebut bentuk fi'il. Bentuk fi'il. Jadi ditukar kepada bentuk isim fa'il dengan mubdi'. Ambil daripada Quran ni yubdi', yu'id, mu'id. Fal mubdi'u minal ibda'. Maka kalimah mubdi' itu daripada asal kata dasar ataupun masdar dia lah. Al-ibda'. Apa maksud ibda'? Al-izhar. Allah menzahirkan. Al-izharu ala wajhi tatwiril muhayya'i lil'i'adah. Menzahirkan atas jalan tatwir. Tatwir ni makna boleh berkembang yang mempersiapkan untuk diulang. Lil'i'adah, untuk diulang kembali. Wa huwa ruju'u ala madraji tatwiril bad'i. Iaitu mengembalikan waruju' ala madrajit tatwiril bad'i, kembali atas jalan tatwir, perkembangan yang permulaan. Maknanya sebagaimana mula akan kembali, akan benda penciptaan itu dibuat dengan mana akan mampu diulang kembali sebagaimana permulaannya. Itu maksud. Allah Ta'ala cipta, menzahirkan sesuatu yang mampu berkembang, yang mana akan nanti dikembalikan sebagaimana permulaan kejadian. Fahuwa Ta'ala bada'al khalqa. Maka dia Allah Ta'ala memulakan penciptaan ala hukmi ma yu'iduhum alaih, atas hukum yang mana mereka akan dikembalikan mereka atasnya. Dia ciptakan makhluk dan atau hukum yang mana akan dikembalikan atas yang penciptaan pertama tadi. Fahuwa bidzalika, maka Allah dengan iktibar itu mu'idul mu'id, dia mubdi'ul mu'id, dia yang mengawalkan penciptaan serta mengembalikan penciptaan. Wa innama qila fihima, hanya saja dikatakan pada keduanya innahuma ismun wahidun, bahawa kedua-dua itu nama yang satu, li'annal ma'nal awal yatimu bitsani, kerana makna yang pertama akan sempurna dengan makna kedua. Al-mubdi' itu sempurnanya makna mubdi' dengan adanya mu'id. Sebab mubdi' tadi dengan makna tadilah, yang mengadakan penciptaan yang mana akan dikembalikan penciptaan itu atas permulaan tadi. Jadi seakan-akan mubdi'ul mu'id satu nama. Yuridu, menghendaki oleh Syekh apa tadi? Abul Hasan Al-Harali wa muqtadha tsani. Apa maksudnya muqtadha tsani? Faham yang kedua itu yatawaqqafu 'alal awwal, terhenti atas yang pertama. Nak faham makna mu'id, terhenti di atas makna al-mubdi'. Idh la i'adata illa bi bidayatin wa ibda', kerana tidak ada pengulangan kecuali setelah ada permulaan dan juga penzahiran. Wa kullu dhalika bi ikhtiyari, dan semua itu berlaku atas pilihan Allah, kehendak Tuhan. Kama dalla alaihi qaluhu al-fa'alu lima al-fa'ali, yang mengadakan lima yuridu. Ini masuk balik kalam Imam Ghazali.
yang mengadakan lima yurid bagi perkara yang dihendaki. La hajra alaih, tidak ada sekatan atas Tuhan. Fi bidayatin, pada awal permulaan, wala i'adatin, dan pada mengulang kembali penciptaan. Yaf'alu ma yasha, dia melakukan apa yang dia hendak. Kama sya'a, bila mana dia nak, kama sya'a, sebagaimana yang dia hendak. Mata yasha'u, kama yasha'u, sebagaimana dia nak. Mata yasha'u, bila mana dia nak. Fabatalal qawlu bitawalludi watta'lil, maka batallah pandangan yang mengatakan berlakunya sesuatu dengan cara tawallud dan ta'lil. Itu Mu'tazilah lah, dan juga ahli falsafah. Mereka mengatakan bahawa ada perkara yang berlaku bukan dengan cara Tuhan buat dan ikhtiarnya, tetapi dengan cara tawallud, beranuk. Beranuk ni mana? Iaitu kita panggil rentetan. Bola kita tendang. Tendangan pertama bola tu dibuat oleh kita lah. Contoh ni, kita tendang. Maka tendangan pertama kerana ada force, ada daya yang menggerakkannya. Tendangan secara berlangsung itu dipanggil fi'lun mubashir, perbuatan secara langsung. Kemudian gerak yang seterusnya, kaki kita dah dekat bola dah, kaki kita sekali je. Sekali yang tu dipanggil perbuatan mubashir. Kemudian bola tu gerak sendiri, itu dipanggil tawallud, beranuk. Dengan apa? Kinetik. Gerakan kinetik. Dalam istilah saya panggil kinetik, itu dipanggil tawallud. Jadi kinetik itukah yang menggerakkan bola? Allah Ta'ala. Allah Ta'ala. Ataupun berlaku secara ta'lil, illah ma'lul, Tuhan tu menjadi illah kepada alam. Atau sesuatu tu berlaku dengan illah yang ada pada diri sesuatu, bukan dengan ikhtiar dan perbuatan Tuhan, itu juga mustahil. Qala fil hikam, berkata Ibnu Athaillah dalam hikam, alima anna al-ibada yatashawwafuna ila zuhuri sirril inayah. Allah mengetahui bahawa hamba itu yatashawwafuna. Yatashawwafu ni makna ingin. Tasyawuf ni makna gharbah, keinginan yang sangat. Ila zuhuri sirril inayah, kepada zahirnya al-inayah, si rahsia inayah, penjagaan dan pemeliharaan Tuhan. Makhluk ini sangat berhajat kepada pemeliharaan dan penjagaan Tuhan. Tuhan tahu. Faqala, maka Allah berkata, berfirman, yahtassu bi rahmatihi man yasha. Allah mengkhususkan dengan rahmatnya sesiapa yang dia hendak. Wa alima annahu law khallahum wa dhalika la tarakul amala i'timadan 'ala al-azal. Dan Allah juga tahu kalau Tuhan khallahum wa dhalika, Allah Ta'ala biarkan hamba dengan keadaan begitu. Khallahum wa dhalika, ingat tu? Suluk tu. Khallahum wa dhalika, Tuhan biarkan mereka dengan keadaan itu. La tarakul amal, nescaya manusia ni akan meninggalkan beramal, akan jadi putus asa, tinggallah. Mana bila tahu dah rahmat ada, akan jadi makna kita kata irja, boleh jadi sini irja. Akan tinggal amal. Sebab apa? Rahmat Tuhan ada. Rahmat Tuhan ada dah kan? Tak apalah, kita masuk rahmat Tuhan dah. Jadi Tuhan tahu kalau Tuhan biarkan manusia dengan keadaan itu, nescaya mereka akan tinggalkan beramal i'timadan 'alal azal, kerana bergantung kepada apa yang telah ada pada ketetapan azali. Bila Tuhan tahu gitu, Tuhan nak tarik balik supaya jangan jadi hanyut manusia. Tuhan takdir Tuhan ada dah kan. Ketentuan Tuhan sudah ada. Tak payah beramal apa. Beramal pun takkan mengubah takdir Tuhan. Beramal, tak beramal pun sama saja. Bila takdir Tuhan yang azali itu telah putus. Bila Tuhan tahu gitu, maka Tuhan berkata, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Tuhan itu hampir kepada orang muhsin, orang yang membuat kebajikan. Jadi kita tidak bergantung
hanya pada takdir, bahkan kita kembali melakukan taklif dan buat amal. Bila Tuhan kata rahmat Tuhan tu dekat dengan orang muhsini, orang yang melakukan kebajikan. Ilal masyiati yastanidu kullu syai'in. Kepada masyiah lah. Ilal masyiati yastanidu kullu syai'in. Ay yastanidu kullu syai'in ilal masyiah. Ni ada takdim ta'khir ni likhtisas wal hasri. Lil hasri takdim wa ta'khir. Ay yastanidu kullu syai'in ila masyiah. Bersandarnya, atau kita terjemah, hanya kepada masyiah, kehendak Tuhanlah bersandarnya setiap sesuatu. Setiap sesuatu tu hanya bersandar kepada masyiatillah. Walaysat tastanidu hiya ila syai'in. Namun masyiatillah tidak bergantung kepada sesuatu. Laysat tastanidu ay laysatil masyiatu tastanidu hiya ila syai'in. Setiap sesuatu memang bergantung kepada masyiatillah wa iradatihi. Adapun masyiatillah, kehendak Tuhan, itu tidak bergantung kepada sesuatu. Faham tak? Ini makna sehabis-habis kita kata tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini hakikat akidah ni. Nampak? Dengan bahasa ahli sufi. Dengan bahasa ahli sufi mana sama kan? Benda kita tahu iradat Allah Ta'ala itu iradat yang azali, tidak berubah. Ada? Kita tahu tentang qada dan qadar itu. Maka kalau kita faham gitu, kalam para ahli sufi dengan pemahaman tu sama. Intaha, habis kalam Syekh apa tadi? Siapa dia? Al-Harali. Wa qad tadammanat hadhihi at-tali'atu, dan sungguh mengandungi oleh tali'atu. Tali'ah ni makna muqaddimah, permulaan. Muqaddimah ini itsbatal badi wal i'adati wal fi'li wal ikhtiyar. Kalam Imam Ghazali pada muqaddimah Qawaidul Aqaid ini menyebut tentang pengisbatan al-badi, permulaan penciptaan, i'adah, diulang cipta balik, wal fi'li, perbuatan Tuhan, bil ikhtiyar, dengan cara Tuhan pilih, wa dzalika jumlatu ma yaduru alaihi al-i'tiqad. Nah, itulah antara perkara himpunan yang berkisar ilmu akidah di atasnya. Fal ityan bihima, maka mendatangkan dengan kedua-dua ini, min bara'atil istihlal, termasuk daripada bara'ah al-istihlal dalam ilmu balaghah. Apa dia bara'atul istihlal? Iya'an. Itu daripada asal makna apa? Masa pada lughah bara'atul istihlal an tuda'a al-yadu fawqa al-hajibi li talabil hilal, bahawa diletakkan tangan di atas hajib, bulu kening, untuk mencari anak bulan. Nak tengok anak bulan. Ni asal lughah, jangan kalau kita temu kita tahu bara'atul istihlal. Ada orang tu bab mukadimah panjang, baca bara'ah dengan hamzah pula. Istiqlal pula. Jom kita gemuk dia. Kita ngaji dobik molek datang. Jangan pada sebut je. Ni kadang bila tidak tahqiq atau tadqiq ikut sebut lah. Tok guru sebut kan? Betul lah tok guru sebut. Betul awak tu salah. Saya topik. Saya topik dengan tok guru. Betul lah awak topik, tapi awak topik salah. Topik biar topik betul. Duduk apa? Duduk sahu. Pak dia kitab dia topik. Topik biar betul. Betul lah benda topik. Baik. Al-ilmu saydun wal kitabatu qayduha. Sayyid kitabata sayyid siyadaka bil hibalil wafiqah. Qaminal hamaqati an tasida wazadatan fatatluqha bainal khalaiqi mutliqatan. Ilmu itu benda buruan
Binatang umpama binatang buruan. Al-ilmu saydun wal kitabatu qaiduha. Kitabah ini pengikat dia. Sayyid kita siyadaka bil hibali wasifah, maka burulah binatang buruan kamu guna tali yang kemas. Faminal hamaqati, daripada kebodohan, antasida wasahlatan, mugi buru kijang. Buru kijang. Kemudian lepas di kalangan orang ramai dan dengan tidak diikat. Rugilah. Nampak tak? Zaman ni ada tali yang lebih kemah daripada tulisan. Apa dia? Rakaman. Rakaman. Oh. Jadi orang pun tak tulis dah sebab ada dah rakaman. Jadi Mak Zumaker habis delete belaka file habis. No, habis. Oh, tahu kita nak buat ni. Jangan. Ada pula orang tolong, alhamdulillah, tolong download masuk dalam YouTube. YouTube atau Google tak? Kalau Google delete pula habis dah kita. Habislah, banyak-banyak tu hilang saja. Habis gitu je. Lepas tu kita simpan dalam hard drive, external storage. Simpan gosok. Aduh, simpan gosok. Habis. Ataupun habis bateri habis ni. Jadi makhluk lemah kita tak. Jadi tulis kat buku kurangnya payah sikit nak hilang buku. Buku ni payah sikit. Simpan mana-mana payah sikit. Okey. Kat mana tadi? Ni tengok dia kata. Dia terang tentang bara'ah al-istihlal. Bara'ah al-istihlal. Asalnya ialah diletak tangan atas haji ni kening. Tujuan nak cari, tengok anak bulan. Itu asal istihlal tu, tuntut hilal. Wa fi istilah, itu asalnya. Jadi orang nak cari, nak tengok. Okey, pada istilah ilmu badi' ini berkata huwa kaunul ibtida'i munasiban lil maqsud. Bahawa keadaan permulaan itu munasabah bagi maksud tujuan kalam yang akan disebut. Bi antu ja'ala dibajatu, dengan bahawa dibajah muqaddimah. Dijadikan muqaddimah mustamilatan 'ala al-isyarati ila maqasidil fanni wad-dalalati 'alaiha. Dijadikan muqaddimah itu mengandungi isyarat kepada maksud ilmu dan juga menunjuk atas maksud ilmu perbincangan. Itu dia ni bara'atu al-istihlal. Habis. Mana ni? Wa min kamalil khutbati, daripada kesempurnaan khutbah muqaddimah. Id syartuha, kerana syarat khutbah itu al-kamali, khutbah yang sempurna, an tahtawiya ikhtisaran ala ma yantawi alaihi al-kitabu mutawwalan. Kerana antara syarat muqaddimah khutbah yang sempurna, bahawa khutbah itu mengandungi secara ringkas atas apa yang terkandung di atasnya kitab secara tafsir, secara panjang. Wabillahi taufiq, dengan Allah Ta'ala sahajalah taufiq. Wis. Kemudian qauluhu dzil 'arsyil majid wal batshis syadidi. Tuhan yang mempunyai arasy yang agung, wal batshis syadidi, dan genggaman kuasa, genggaman yang hebat. Ini qauluhu itu tambihun, memberi tambih peringatan ala kamalil 'azamati, atas sempurnanya keagungan, wal jalal, dan kemuliaan. Li'anna al-'arsya a'zamul makhluqati suratan, kerana arasy itu ialah sebesar-besar makhluk dari segi rupa dia. Dari segi rupa tak ada dah makhluk yang lebih besar daripada arasy. Wal ifadatu ilaihi, wal ifadatu ilaihi,
Tumbiu ifadah mana? Allah ifadah Allah mana? Afadah Allah memelihara ataupun Tuhan pencipta. Nak kata ifadah ni umum lah. Kan dil arsy Tuhan pemilik. Jadi ifadatullah penciptaan Allah dan penguasaan penguasaan Allah dan menguasai Allah akan arasy itu tumbiu an azamati man huwalah. Sekejap. Tunggu sekejap. Fal ifadatu. Al ifadatu ilaihi. Ifadah. Astagfirullahalazim. Idhafah. Tegur tulis dah tu, tulis dah tu. Ni panggil benda. Az-zuhul. Bukan ni siang. Zuhul. Leka. Leka. Ifadah pula. Idhafah. Tu nak cari kata apa ayah tu. Idhafah. Zil arsy. Idhafah zi kepada al-arsy. Punya arash. Zi bermakna sahib. Idhafah kepada arash. Kita kata alhamdulillah. Tak. Zil arsy. Punya arash. Sandarkan arash. Idhafah kepada arash. Tuhan punya arash. Mana jadi ifadah tu? Idhafah kepada arash itu tumbiu mengisyaratkan an azamati man huwalah tentang besar dan agungnya man huwalah yang dia pemilik baginya. Man huwalah yang mana dia ialah pemilik bagi arash. Bila kata Tuhan mempunyai arash, arash ni sebesar-besar makhluk, maka menisbahkan Tuhan pemilik arash menunjukkan betapa besarnya Tuhan yang memiliki arash itu. Ala qadri azamatihi, mengikut kadar kebesarannya. Jadi kalau makhluk paling besar tu pun milik Allah, apa tak lagi hak lemah-lemah ni, hak kecil-kecil ni. Nampak tak? Itu yang dapat dipahami pada lugah. Nampak tak? Itu yang dapat difahami pada lugah. Bukan makna bincang arah ni ialah tempat bagi Tuhan atau bukan tempat bagi Tuhan. Ala al-arsy istawa, contohnya. Nanti akan bincang lah kot. Wa qad warada anna lahu 300 anna lahu 300 300. Gini, dia patut yang mana? Tanya orang UAE sekali. Al-Kuwaiti. Betul tak tu? Salah sumi'atan. Boleh? Betul tak? Tak tahu? Mana? Ini Izal tak? Mana? Betul tak? Betul tak Izal? Izal, mana? Betul tak tu? Salah sami'atin. Jadi yang maksud tu ialah salasa. Salah sami'atin. Ni mungkin tak perasan ni. Salah sami'atin. Okay. Wa qad warada anna lahu 360 qa'imatan. Ada apa qa'imatan jadi tamyiz tu. Bahawa siapa dia tu? Bahawa baginya bagi arash itu anna lahu 300 isim anna muakhar 360 qa'imatan. Arash ada 360 tiang. Baina kulli qa'imataini, antara dua qa'imatan, dua tiang tu, masiratu khamsimi'atin. Khamsi pula bab idhafat masiratu. Masiratu khamsimi'ati amin. Antara dua tiang, kita kata qa'imah ni tiang pasok boleh lah. Antara jarak antara dua tiang itu
jarak 500 tahun lirakibil mujid bagi orang yang menunggang dengan bersungguh. Kalau tunggang kuda laju, jarak tu 500 tahun dah. Bayangkan. Wa anna samawati wal ardina wal kursiyya, bahawa sesungguhnya segala langit, segala bumi dan kursi itu, idza mudda kullu dhalika ba'duhu ila jambi ba'din, jika dihamparkan sebahagiannya di sebelah orang lain. Susun ke langit, duduk sebelah dia bumi, duduk sebelah ni kursi, yakunu fihi, adalah semua itu nisbah kepada arash, kahalaqatin mulqatin fi falatin, umpama satu cincin yang dicampurkan pada padang yang luas. Makna makhluk orang lain tu kalau duduk sebelah pun kita letak sebelah menyebelah, nisbah kepada besarnya arah, hak lain tu umpama cicing sahaja yang dicampurkan pada padang yang luas. Cik sangatlah. Arah ni besar. Fal maliku lahu, maka Tuhan yang memilih bagi arasy, malikul likulli syai', dia memilih setiap sesuatu. Sebab tu Tuhan taksiskan istiwa atas arasy. Dia kata kalau memilih, Tuhan milik juga bumi. Apa Tuhan nak kata, ni dak pandai, fikir selapis. Dia lapis. Dia nampak balaghah pada penggunaan istawa 'alal arsy. Istiwa dah kata kalau Tuhan memilih arasy. Dah, Tuhan memilih kat bumi. Tuhan milik kat langit. Jadi kalau orang dengar bahasa orang awam kata, betul lah apa Tuhan mesti kata dia milik arasy saja. Dia milik juga orang lain. Apa keistimewaan? Dia nampak. Di sini apabila arasy yang paling besar pun dimiliki, dikuasai oleh Tuhan, apatah lagi makhluk-makhluk hak kecil. Wa mulkuhu a'zamu jalalatan min kulli syai', kerajaan Tuhan yang paling besar keagungannya daripada setiap sesuatu. Nampak? Wa ma'nal majid, nampak Jadi bila faham dengan kaedah ulama, kita ikut penelitian, kita akan dapat rasa hebatnya balaghah dan ketinggian bahasa Al-Quran. Kita tak pandang zahirul hayat itu, kita tak pandang hak zahir saja. Wa ma'nal majidi, dan makna al-majid yang agung, ar-rafi'ul qadri. Qadri jadi apa tu? Qadri jadi apa? Jadi apa? Nawawi. Qadri jadi apa? Usyidan jadi apa Usyidan? Tanya orang Aceh. Tengku. Qadri jadi apa? Jadi? Mudhaf ilaih. Mana mudhaf? Ar-Rafi. Boleh ada alilang tak? Dia samalah. Isim wasam. Rafi'ul qadri. Tadi belajar dah kan? Kenal. Tuan-tuan nak kenal ni. Rafi'ul qadri, tinggi kedudukan. Wa huwa minal majdi. Asal majid daripada kata al-majd. Al-majd mana keagungan, kemuliaan. Qala Syekh Nasruddin Asy-Syibani. Nasruddin Asy-Syibani. Ini semua ulama-ulama belah Maghrib. Ulama yang jarang kita dengar lah ni. Dia kata apa? Wal majdu lughatan. Al majdu pada bahasa ijtima'u awsafil kamali, terhimpunnya sifat-sifat kesempurnaan, ma'al ittisa'i wal kathrati, berserta luas dan juga banyak. Wa minhu, dan daripada itu kita dapat faham perkataan orang Arab,
Daripada itulah orang Arab sebut apa? Majadatil masyiyatu. Telah majadati masyiyatu. Kalimah al-majdu tadi. Majadatil masyiyah. Masyiyah ni makna binatang ternakan. Apa maksud? Idza wajadat rawdatan khasibatan. Apabila binatang ternakan itu mendapati satu kebun yang subur. Binatang ternakan majadatil masyiyah, mendapati kebun yang subur luas. Itu asal penggunaan antara makna kalimah al-majdu. Thumma qawluhu al-majidi. Kemudian kalimah al-majid tadi. Dzil arsyil majid kan? Allah dzil arsyil majid, empunya arasy yang agung. Yahtamil, qauluhu tu yahtamil. Kalam musannif itu mengihtimal an yakuna wasfan lillah. Al-majid itu sifat bagi Tuhan. Sifat bagi dzil arsy al-majidi. Semua bagi bawah tu. Sifat bagi Tuhan lah. Makna Tuhan yang agung. Tuhan mempunyai arasy yang agung Allah. Wa takunu dalu madmunatan. Maka ni mana? Saya tengok kalam mata ni. Soal apa ni? 45. Buka tu buat. Sering payah nak buka, tolong buka tu. Buka di kalam apa ni? Qawaid. Mata. Qawaid. Alhamdulillah. Tak bawa dah. Alhamdulillah apa? Tulis apa? Baca pada awak. Alhamdulillahi al-mubdi'il mu'idi dzil arsyil majidi. Al-fa'ali lima yurid. Lepas tu dzil arsyil majid. Dzil arsy al-majid. Okey, gini makna kita niatkan qat'u lah, niatkan qat'. Kalau niatkan sebagai tabi', dhi itu jadi sifat kepada alhamdulillah itulah, lillahi dzil arsy. Maka dhi itu majrur lah, jadi tabi'. Kalau sini kena tanggung makna dal. Kalau dal tu madmunatan, dal bagi depan. Al-majidu makna niat qata' dzul arsyil majid. Dzul arsy al-majidu. Baru sah jadi al-majidu. Awal tak? Ni akan qata' daripada tabaiyah, maka dia kembali kepada Allah. Maknanya kalau ayat dzul arsyil majid, empunya arasy al-majidu, yang maha agung, ia empunya. Ia Allah empunya. Tu kata jadi dal madmumah tu. Dan madmumah kalau dia itu kita qata'kan bacaan, kita putuskan daripada dia tabi' kepada isim majrur sebelum ni. Nampak? Maka dah tu baca bagi depan lah kalau dia sifat bagi Allah. Ai huwa ta'ala majidun 'alal itlaqi. Dia Allah Ta'ala maha agung secara mutlak. Majdan zatiyan, keagungan yang zati, ghaira muqayyadin bi syai'in, yang tidak berkait dengan sesuatu, wala mauqufin alai, dan tidak terhenti atas sesuatu. Itu wajah pertama. Makna dia itu sifat kepada sifat kepada Allah. Kalau dalam ni makna kita andaikan dia qata' zulah. Wa yahtamilu an yakuna wasfan lil arsy, dan boleh diihtimal al-majid itu sifat pada Allah. Dzul arsyil majidi, Tuhan yang mempunyai aras yang agung aras itu. Fayakunu bi kasrid dali riwayatan, maka jadilah baca dengan kasrah dal secara riwayat. Al-majidi secara riwayat.
Wa yuhtamal ala ma yaliku bil arshi wa huwa 'idhamu suratihi wa qahrihi lima tahtahu. Dan diihtimalkan juga atas ma yaliku bil arshi, apa yang layak dengan arash, wa huwa 'idhamu suratihi, iaitu besarnya surah, wa qahrihi, dan besarnya penguasaan arash, lima tahtahu, bagi yang di bawahnya daripada langit ketujuh dan selain. La min haitsu fadluhu wa fadilatuhu, bukan dari segi lebihnya, fadluhu, fadluhu, kelebihannya, dan fadilatuhu, kemuliaannya, bukan. Jadi besar dan agung itu difaham dengan makna dari aspek rupanya besar, dan dia menguasai dengan maksud merangkumi selain itu di bawahnya, bukan dari segi fadluhu, kelebihan dan juga fadilat dia. Id fil wujudi ma huwa afdalu minhu, kerana ada lagi pada makhluk ini, makhluk yang fil wujud ni makna makhluk yang ada ni, ma huwa afdalu minhu, ada lagi makhluk yang lebih afdal daripada arash. Karuh, seperti ruh. Roh lebih afdal dan lebih mulia daripada arah lagi. Hatta qala syaikhu, sehingga berkata Syekh Abul Hajjaj Al-Uqsuri, al-arsyu wal kursiyyu yadiqani fi tursi. Apa kata dia? Arash dan juga kursi itu jadi halus pada tursi. Tursi ni makna diri lah, diri dia. Merujuk kepada roh yang ada pada dia. Tursi pula. Yadiqani, dia jadi halus. Fi tirsi, pada, dibandingkan pada diri aku, yakni pada roh. Sebab roh ini makhluk Allah Ta'ala yang mulia. Wa nafakhtu fihi min ruhi, aku tiupkan pada Adam itu daripada roh. Kemudian kata dia, wa fil hikami, dalam hikam Ibn Atha'illah, wasi'akal kaunu min haitsu jusmaniyatuka, wasi'aka al-kaunu, meliputi, meluas akan engkau oleh al-kaunu, meluas akan engkau oleh kaun. Kaun ni makhluk, kejadian alam ini meluas akan kamu. Makna alam ini luas, kamu boleh duduk dalam alam ini. Min haitsu jusmaniyatuka, dari aspek jasad kamu. Makna jasad kamu muat dalam alam ini, kerana alam ini meluasi kamu. Wasi'aka al-kaunu, alam ini meluasi kamu, makna kamu ni mampu duduk dalam alam ini kerana alam tu luas. Itu kalau mengikut pada jusmaniyatuka, jasad diri kamu, kamu kecil aja. Tapi walam yasa'ka min haitsu thubutu ruhaniyatika, tapi kamu tidak akan meluasi oleh alam akan kamu dari aspek sabitnya kerohanian kamu. Kenapa? Rohani itu satu benda yang besar dan agung. Sifat roh itu. Hatta kalau pada alam tak mampu untuk meliputi akan kerohanian itu. Ni kalangan ahli sufi dah ni. Tanda makna tak faham sudah cukup lah, tak apa, tak penting ni. Lama-lama tu faham lah aku. Okay. Fafham, maka hendaklah kamu faham. Bila faham ni menunjuk kepada diqatu wala talib wal awami, dan ada latifah fihi. Jadi pada ahlinya dia fahamlah. Wa'rif mauqi'al idafati, maka tahulah kamu, hendaklah kamu tahu kedudukan idafah mana. Wa nafakhtu fihi min ruhi, tengok tu.
fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi, apabila aku sempurnakan kejadian Adam dan tiup padanya min ruhi, idafah ruh pada Allah, ai ruhin min khalqi, ruh daripada ciptaanku. Tapi bila ruh itu diafak pada Allah, jadi mulia dan agung dia. Hatta alam tidak mampu memenuhi atau tidak mampu menepatinya. Sebab tu kata Syekh, fafham wa'rif mawqi'al idafati wabillahi taufiq. Dengan Allah Ta'ala sajalah taufiq. Ni kalam tinggi ni masuk perbahasan tasawuf. Hakikat dan juga makrifat. Wal batshu, dan juga batshu ai al quwwah, kekuatan, ala tasarrufi bi sur'ah, kekuatan untuk tasarruf, untuk mengurus atau mentadbir bi sur'ah, dengan cepat. Maknanya cepat boleh urus. Dok lambat. Dok lambat. Ni kena viral dalam FB dulu baru bertindak. Kena viral dulu dalam FB baru bertindak. Kena buat ayat-ayat tajam dan sinis, barulah terasa. Biasalah manusia kan. Wa syiddatul batshi, dan kuatnya penguasaan itu, makna jarayanuhu bi tariqil qahri, berlakunya dengan jalan qahri, penguasaan, wal jalal, kemuliaan, wal azamah, keagungan. Wallahu a'lam, dan Allah lah yang lebih tahu. Wa qawluhu al-hadi, wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Cukuplah sekadar tu. Bawa ada lagi baca. Kat mana dah ni? Tak tanya je, bukan nak baca. Kan? Istisna. Ke babulan. Istisna. Berarti istisna. Pulang satu. Oh, ni kena banyak kan istisna ni, dah habis sekali ni. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Sekadar tu saja. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum. Jazakallahu